Si Mael hilang. Bukan Mael je hilang, rumah besar yang usang tu pun hilang. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Visit Scream Malam Sepi berteman kembali. So, korang ada perasaan apa-apa yang berbeza tak untuk malam ni berbanding dengan dua kompilasi kita yang sebelum ni? Korang boleh lah cari dekat almari-almari ni, dekat rak-rak ni. Korang perasan yang satu yang berbeza tak? Okey, tak dapat. Yup, malam ni special sebab kita pakai baju Fizik Baby. So, actually petang tadi aku ada check lah. Okay, aku ada check list order untuk Fizik Baby dan aku nampak semua Fizik Baby dah pun sampai ke pemilik diorang. So bila aku nampak macam tu, okay, malam ni kita raikan dengan pakai baju Fizik Baby lah. And actually ni first time tau aku pakai, and aku agak excited lah bila nampak logo Fizik Baby yang besar berbanding dengan prototype hari tu. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur sebab Fizik Baby dah pun sampai dekat pangkuan korang. Tapi kalau ada yang belum sampai, korang DM lah kita orang. Kok ada masalah ataupun kita orang tak perasan yang Fizik Baby belum sampai dekat korang. Dan aku nak ucapkan jutaan terima kasih. Aku nak cakapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada korang yang sudi support kita orang. Support apa je yang kita orang buat. Sanggup beli first merch daripada kita orang. Walaupun baju dia simple macam ni je. Dan yang lebih penting adalah kita orang ni bukan siapa-siapa, tapi korang sanggup, korang sudi beli, membelanjakan 45 atau 50 ringgit semata-mata untuk support kita orang. Jangan nangis. So aku ucapkan terima kasih kepada korang yang So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi purchase Fizik Baby. Yup, inilah bajunya. Bahagian depan dan bahagian belakang kita ada tag Running Man. So terima kasih sangat-sangat kepada korang yang sudi beli daripada kita orang. Okay, tapi kepada Kim Bayu yang maybe tak berkesempatan untuk beli kali ni kan, aku faham ramai di antara korang yang maybe student yang duit lebih penting untuk belajar. So benda tu betul lah. Yang mana tahu ada rezeki kita boleh keluarkan lagi Fizik Baby in future, maybe second batch ataupun versi yang baru. So time tu kalau korang ada duit, bolehlah sama-sama kita beli. So bercakap mengenai tag Running Man dekat belakang baju Fizik Baby ni, actually minggu ni aku ada tengok Running Man episod 559, which is episod last, which is episode last, Guangsu bersama dengan ahli members Running Man. So, waktu tu aku dengan family aku semua tengok episode Running Man episode 559 tu, and the whole my family semua menangis. Semua menangis, babe. Aku time yang Sechan menangis semua tu, aku tahan lagi lah, bergenai mata lah. Tapi part Guangsu dah menangis, dia minta maaf tu, sini keluar air mata, aku lap, sini keluar air mata. Memang tak relax lah. Dan bercakap mengenai Lee Kwang Soo meninggalkan Running Man, malam ni aku bawa kepada korang kompilasi mereka yang dahulu meninggalkan kita. Sebuah kompilasi yang dilupakan, Seram Tanah Perkuburan Part 2. So, kompilasi Seram Tanah Perkuburan, of course lah dia berkisah mengenai seram tanah perkuburan. Takkan cerita pasal shopping mall pula kan? Sebuah kompilasi seram yang diwujudkan Fizik Scream sewaktu mereka baru mencapai 1K subscriber dalam masa 1 bulan, 1 minggu. Dan bercakap mengenai tanah perkuburan, kita janganlah macam takut sangat sampai kita takut sampai lupa nak sedekahkan doa, nak hadiahkan kepada diorang Al-Fatihah. Moga-moga bila kita buat macam tu, bila kita pula pergi, orang lain akan buat benda yang sama untuk kita. So, tanpa membuang masa, kita terus ke kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi tajuk Kenapa Tanam Aku. Kisah Kenapa Tanam Aku ni terjadi kepada seorang penggali kubur. Okay, which is kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Muaz. Kisah ini terjadi apabila si Muaz ni, penggali kubur ni, ditugaskan untuk menggali kubur seorang mayat wanita
yang dijumpai di ladang kelapa sawit dipercayai di Ro sebelum akhirnya dia dibunuh. So dalam keadaan yang mengerikan macam tu, diorang jumpa mayat wanita tu and diorang bawa pergi hospital lah. And bila mayat wanita tu dibawa ke hospital dan disimpan, yang peliknya tak ada orang, tak ada waris yang tuntut tahu mayat ni. So bila dah lama dah tak ada orang tuntut, pihak hospital putuskan okey, mayat ni kita hantar ke sekian untuk ditanam. So diorang pun bawa lah mayat ni untuk ditanam di sebuah tanah perkuburan. Dan yang bertanggungjawab untuk menggali kubur tersebut adalah Muaz. So bila mayat tu dibawa ke tanah perkuburan, and Muaz pun jalankan lah tugas dia menggali kubur. Gali and dah letak mayat tu semua and disimpan. So mayat tu kita bagi nama Kimbayu. Tiba nama tak ada. Kita tukarlah nama dia, which is kita ambil nama dia Zahidah binti Abdullah. Okay, bukan nama Kimbayu. Jangan risau. Bukan nama Kimbayu. So si Muaz ni pun jalankanlah tugas dia untuk menanam mayat si Zahidah ni. So bila tengah si Muaz ni gali, and dia terfikir dalam fikiran dia, ini mayat orang yang mati dibunuh. Okey, aku tak boleh biar mayat ni. Aku tak boleh biar mayat ni malam ni. Sebab apa? Sebab menurut si Muaz ni, yang dah 15 tahun berkecimpung dalam bidang menggali kubur ni, dia cakap mayat mereka yang mati dibunuh akan menjadi buruan pengamal-pengamal ilmu hitam, which is diorang bila diorang dapat tahu ada mayat yang mati dibunuh, diorang akan gali kubur tu, diorang akan ambil mayat and diorang akan bawa ke satu tempat atau rumah diorang untuk dilakukan pemujaan dan ritual-ritual yang semacamnya lah. So bila dia tahu macam tu, dia macam okey, aku tak boleh biar mayat ni. Malam ni aku kena jaga. So majlis pengebumian pun dah selesai, orang-orang pun dah berangsur pulang, and malam pun tiba. So bila malam tiba, si Muaz ni lepaklah dekat satu pondok, which is pondok tu ada dekat kawasan perkuburan. So dia lepaklah kat situ. Nak kata seram tak seram, dia ni seram sebenarnya. Okay, dia ni takut. Sebab dia selalu dengar ada bunyi-bunyi pelik, nampak siluet, nampak bayangan-bayangan yang menakutkan. So dia sebenarnya dia takut, tapi sebab dah tanggungjawab nak buat macam ni, so tak apalah. Dia pun duduk dekat dalam pondok tu, dekat tanah perkuburan yang gelap, sunyi, tak ada orang. Di hujung pekarangan kubur tu, tinggallah si Muaz berbekalkan lampu minyak tanah, air kopi panas dan juga cekodok dekat pondok hujung pekarangan kubur. So kalau macam kita lalu, kita akan nampak kubur tu gelap, tapi kat hujung sana akan ada sepatu pondok yang ada lampu minyak tanah. So dekat situlah si Muaz ni duduk. So Muaz ni pun dia minum kopi, dia makan sambil-sambil nak berjaga. Takut-takut pengamal ilmu hitam ni masuk terjah kawasan perkuburan and gali balik mayat tu kan. So si Muaz ni pun dah makan semua, dia pun baring lah kan. Sebab dari pagi ni mencangkul dah menggali kubur semua, and then dia baring sebab dah penat kan. Dia baring and dia dengar ada bunyi tapak kaki tau. Dia dengar ada bunyi tapak kaki dekat kawasan pondok dia. So kita boleh assume yang benda tu manusia lah, yang maybe nak ziarah orang. Boleh je orang ziarah kubur waktu malam kan. So kita boleh assume benda tu manusia lah. Tapi Muaz ni tahu tapak kaki tu bukan tapak kaki manusia dek. Sebab kalau manusia mestilah dia jalan pergi ke kawasan kuburan terus kan. Tapi ini tapak kaki tu dia dengar, korang mainkan, dia dengar tengah duduk baring ni, dengar tapak kaki tu bukan menghala ke kubur. Dia berjalan berhampiran pondok si Muaz ni, dan dia keliling pondok Muaz tu, berjalan keliling. And si Muaz ni dah serik ni, sebab dia kata dah selalu dengar. And kalau orang tu berpusing dekat pondok, mestilah kita boleh nampak ni, sebab tak ada orang langsung. So tengah duduk diperhati bunyi tapak kaki tu, dia dengar bunyi aduh dekat kawasan perkuburan, dekat pekarangan kawasan perkuburan tu. So dia pun tengah duduk baring, tiba macam diorang dah masuk ke? Macam mana dah aku tak sedar. Lepas tu terus dia ambil parang dia, dia ambil minyak tanah, terus dia bergerak pergi kubur yang dia kenal. Kubur tu adalah kubur
mayat Zahidah binti Abdullah yang baru ditanam. So dia pun gerak. Ambil parang, dia ambil minyak tanah. Lepas tu dia jalan, laju lah pergi kubur tu. Jalan. Korang ni tak ada kerja lain ke? Apa yang dia nampak dekat kawasan kubur mayat si Zahidah tu, tak ada orang. Satu batang hidung manusia pun dia tak nampak, melainkan sekujur mayat yang ada dekat tepi kubur dah. Mayat si Zahidah tu ada kat tepi kubur tu berlubang. So dia pun macam, aku lambat ke? Macam aku lambat ke? Tak apa lah. Ni pun kira okey lah ni. Aku sempat sampai sebelum diorang bawa lari mayat si Zahidah ni. Tapi time tu dah cuak lah. Sebab sekarang tinggal dia dengan mayat tu tau. Nak dijadikan cerita macam tu lah. So bila dia nampak mayat tu, takkan dia nak biar mayat macam tu kan? Takkan nak biar mayat tu kat tepi tu. So apa si Muaz ni buat? Dia tolak balik. Weh, waktu malam tau. Waktu malam kau seorang-seorang kat kubur, kau kena pegang mayat tu. Dia tolak balik mayat tu, and dia tanam. Dia gali balik, dia tanam balik. Dia tanam balik. And confirm lah, of course dah penat. Berlubang balik kot kubur. So dia pun macam dah selesai tanam. Time tu dia dah macam pisang lah. Dia cuak. Saya rasa macam ada something wrong somewhere ni. Datang tak ada manusia, tapi mayat kat luar. So tak apa lah. Tengah duk dia timbus balik tu, dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi sebagai sebab pelindung diri. So okey, dah tanam semua, and dia balik lah kat pondok dia. So nak dijadikan cerita, lepas dah gali semua, dia pun pergi kat pondok dia, and dia berehat lah sebab baru tanam ni. So dia, manusia akhir zaman dah tak ada benda lain nak agak ni. Bukan nak minta kat Tuhan, minta kat benda-benda macam ni. And then si Muaz ni nak baring lah, sebab penat kan. Dia pun nak baring, baru nak baring babe, dia dengar dekat ujung kubur ada orang menjerit. Bila dia dengar menjerit, dia macam, ya Allah, diorang ni tak serik-serik ke? Lepas tu dia pun ambil balik minyak tanah dia. Dia jalan balik dekat kubur tu. Sebab kubur tu memang daripada kubur si Zahidah ni. Dia datang sampai kubur tu. Dia suluh. Kau bayangkan dia datang, and then dia suluh. Dia suluh minyak tanah tu, cahaya minyak tanah tu daripada bahagian kaki dia pergi ke kubur si Zahidah ni. And dia nampak tak ada manusia lagi. Tapi kali ni mayat tu tak ada kat luar tau. Melainkan tanah yang baru ditanam tu tiba-tiba bergerak. Tanah tu bergerak, and dia macam merekah. Dia bergerak seakan-akan ada benda dalam kubur tu yang nak keluar. And waktu ni lah dia nampak tiba-tiba ada satu tangan yang keluar daripada kubur tu. Satu tangan keluar. Kau bayangkan tangan yang masih ada kain kafan tu, yang dah terlerai, dia keluar, and then kepala yang diikat tu keluar, tangan still kat dalam sebelah lagi. Dia tarik, and dia macam mengesot. Dia keluar, dia tarik lagi badan dia sampai full babe. Sampai full. Benda tu, mayat si Zahidah tu keluar, and then dah sampai full, dah keluar semua. Benda tu bergolek tepi kubur, seakan-akan macam menarik nafas tau. Tarik nafas. And dia kata time tu memang dia nampak dah terduduk, dah pisang. So kau seorang-seorang tahu kat kubur ni, kalau kau nak jerit, manusia mana yang dengar time tu? Benda tu daripada baring, dia duduk. Lepas dia duduk, dia start bangun babe. Dia start bangun, and kain kafan yang dah tutup badan dia tu makin lama terbuka, menampakkan entiti yang berada dekat dalam, di sebalik kain kafan tu. Dan bila kain kafan tu terbuka, dia ni pisang lah. Dia cuak lah. Dan si Muaz ni cakap, yang pelik dia nampak, Kenapa kau laki? Dia cakap macam tu. Dia cakap dekat mayat tu, kenapa kau laki? Sebab yelah, dia punya kain tu dah terkoyak kan. Kain kafan tu dah terkoyak. And si Muaz tanya, kenapa kau lelaki? Sebab tadi yang pagi tadi dia tanam mayat perempuan, si Zahidah. Tiba-tiba mayat tu boleh cakap macam ni, kenapa kau tanam aku? Panaslah kat dalam. Ular besar serang aku.
Ulat makan badan aku. Kau tak kesian ke kat aku? Cakap macam tu. And bila dah cakap macam tu, benda tu terjatuh balik, terbaring. Seakan-akan dia ni macam mengerang kesakitan tau. Dia macam menanggung beban yang sangat dahsyat tau. Tengah duduk, dia macam bergegar-gegar dekat atas tanah tu. Si Muaz ni buat apa? Dia mengambil keputusan yang sangat bijak. Dia lari. Dia lari daripada kubur. And tapi dia lari bukan lari saja lah. Dia minta pertolongan lah. Minta pertolongan. Dan keesokan harinya ada seorang ustaz yang datang kubur tu. And terkejut lah bila dia nampak ada mayat si Zahidah yang ditanam tu ada kat tepi kubur. Which is dekat tepi kubur. Dan si Muaz tu kat mana? Si Muaz dah surrender lah. Tak nak tanam balik lah. So terpaksa lah. So ustaz dengan orang kampung tu tanam balik. Tapi yang menjadi masalah, bila setiap kali diorang tanam, diorang tanam, kubur tu bergerak sendiri. And mayat tu akan ditolak keluar. Mayat tu akan ditolak keluar daripada tanah, keluar. Lepas tu dia akan letak kat tepi. Tanam balik, keluar, and letak kat tepi. So ustaz ni mula pisang lah. Macam mana aku nak buat dengan mayat ni kan? So ustaz ni pun kaji, selidik, kenapa mayat ni sampai jadi macam ni? Kenapa tak ada orang tuntut sejak dari awal mayat tu? And rupa-rupanya mayat si Zahidah binti Abdullah ni menyimpan satu rahsia yang besar lah. Which is dikatakan sewaktu hidup dia, si Zahidah ni, dia ni sebenarnya lelaki. Nama sebenarnya dia adalah Zahid bin Abdullah. Nama dia Zahid bin Abdullah. Dan dia ni terlalu berkeinginan untuk menjadi seorang perempuan. So dia pun buatlah pembedahan tukar jantina. And dia total berubah daripada atas sampai bawah, daripada seorang lelaki jadi seorang perempuan. Dan aku difahamkan yang mayat tu selepas dikebumikan mengikut cara lelaki lah, bukan cara perempuan. Walaupun jasad dia tu dah bentuk perempuan, tapi disemadikan dengan cara lelaki. Alhamdulillah, mayat si Zahid bin Abdullah tu tak keluar dari kubur lagi. So kepada korang yang kat luar sana yang lelaki tapi nak jadi perempuan, fikir dua kali. Aku faham ada je di antara kita yang memang lelaki, tapi boleh jadi faktor dia sebab adik-beradik lain semua perempuan. So diorang terikut perwatakan lembut tu. And ada di kalangan yang diorang memang suka dengan perangai perempuan yang lembut. So diorang pun terikut jadi lembut. Lembut tu tak salah, tapi janganlah sampai tukar jantina. Jangan sampai kau ubah diri kau jadi perempuan. Jangan ubah ciptaan Tuhan yang Allah dah takdirkan kau lelaki, tapi kau nak jadi perempuan. Sebab korang adalah yang terbaik untuk diri korang. Nanti keluar lagu Naim Daniel. So sebelum kita masuk ke kisah kedua malam ni, aku nak tanya korang, pernah tak korang waktu malam tengok video Physics Scream, which is mungkin dalam pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi, and korang ada terdengar bunyi. Dan bunyi tu bukan datang daripada luar tingkap korang, daripada luar beranda, bukan, tapi daripada perut korang sendiri. So kalau korang pernah rasa macam tu, jangan risau, sebab baru-baru ni Dapur Mia ada hantar kat kita orang brownies by Mia. So actually masa first diorang hantar benda ni, aku agak terkejut tau, sebab packaging dia macam mahal gila. Aku memang benda ni macam terus tangkap mata aku lah. Engineer tanya, benda ni kotak ni memang dapat ke ataupun kita orang je dapat kan? Tapi yang menakjubkan adalah setiap orang yang beli akan dapat kotak ni sekali. Takut jatuh. Cantik tak? Cantik gila tu. Weh, ada benda ni tu. Benda Allah ni aku tak tahu nak panggil apa ni, topping ke kondimen ke apa, tapi benda Allah ni lah. Okay, sedapnya. Apalah, kita try lah macam mana rasa dia. Aku rasa lah. Aku tak expect lah sesedap ni. Weh, sedap gila browniesnya. Gabungan coklat yang pahit dan manis tu memang ulala. Orang dia cakap brownies ni memang sedap, tapi aku tak sangka pula sedap ni. Dah lah packaging cantik, presentation cun, tambah pula rasanya sedap. Apa lagi korang nak? Memang sesuai sangat guys kalau korang nak jadikan hadiah. Untuk makan saja pada waktu malam pun okey sis. Brownies yang lembut bak kata orang moist-moist gitu, memang nice. Harganya pun memang patutan dengan portion yang diorang bagi. Aku ada share dekat Shopee, and harga dia buat aku terkejut sebab murah sangat. Dan selain tu diorang ada bagi sekali Nutella sebagai kondimen. Kod korang nak tambah kemanisan brownies korang. And bestnya bila diorang bagi dalam bentuk cube ni, korang boleh tulis wish korang atas brownies ni. Apa? Tulisan buruk? Tak ada tidak tulis pakai Nutella sebab biasa tulis pakai pen je.
Jangan risau, diorang juga ada menyediakan perkhidmatan tulisan dekat brownies tu. Okay, kalau korang nak kad ucapan, korang just boleh minta kat diorang. Korang juga boleh claim free shipping kalau korang beli melalui Shopee. Link dekat description. Pastikan bila korang beli kat diorang, korang mention Physics Cream. Okay, kod-kod boleh dapat diskaun. Jadi kalau korang berminat, korang boleh terus order melalui nombor WhatsApp dan link Shopee dekat description. Enjoy. So, kalau korang nak dapatkan brownies by Mia ni, which is maybe ada isteri yang mengidam ke kan, ibu-ibu yang mengidam, macam mana korang nak cari waktu-waktu PKP ni? Jangan risau, diorang ada sediakan di Shopee dan korang boleh contact terus diorang dekat Facebook, IG dan juga WhatsApp sebab ada nombor kat sini. Dan juga kita orang akan sediakan link, kita orang akan sediakan nombor semua dekat description box below. Dan tapi korang tak payah pening kepala lah. Korang boleh terus direct pergi dekat Shopee link diorang, dan juga ataupun korang boleh terus contact. And jangan lupa, diorang kata korang boleh claim free shipping, and korang boleh claim dekat diorang. Diorang kata, dia yang cakap tau, dia cakap suruh kalau orang nak beli ni, jangan lupa claim free shipping. Maknanya korang bayar untuk makanan je, tak rugi apa-apa kan. Dan jangan lupa kalau korang contact, korang bagi tahu korang Kim Bayu daripada Physics Cream. Mana tahu dapat diskaun kan. So kalau korang nak dapatkan brownies ni, macam aku bagi tahu tadi, aku tinggalkan Shopee link dan juga nombor contact diorang dekat description box. So actually adik aku kena marah dengan Zikri tadi. Dia nak makan brownies tu, tapi kita orang ingat macam nak photoshoot dulu lah. So mungkin esok lah baru boleh makan. So dia kata macam, tak, masalahnya sedap tu. So tanpa membuang masa, jom kita terus ke kisah kedua untuk malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Tak Pernah Kutemu. Zee nak brownies? So kisah Tak Pernah Kutemu ni terjadi kepada seorang budak. Okay? Seorang budak yang katanya dia tanya siapa yang cakap benda ni tak ada waktu pagi. Siapa yang cakap benda ni tak ganggu waktu pagi. Sebab gangguan ni terjadi kepada seorang budak berumur 10 tahun yang kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Ibnu. So dikatakan kronologi berlakunya mimpi ngeri untuk dia ni adalah sewaktu dia dapat basikal. So kenapa dia dapat basikal? Alhamdulillah, sebab dia dapat tempat pertama dalam peperiksaan. Ayah dia belikan sebuah basikal, iaitu basikal BMX. So waktu tu memang kalau BMX memang high grade lah, memang orang akan pandang. So bila dia dapat basikal tu, bermulalah sikap obses dia dengan BMX tu. So dia kata bila dia dapat basikal BMX tu, dia tu macam obses tau. Dia obses dengan basikal tu, which is dia akan bawa basikal tu ronda-ronda kawasan kampung. Lebih-lebih lagi kalau waktu cuti sekolah, memang dia akan lenjan lah. Dia akan lenjan daripada pagi sampai ke petang. Ada kalanya daripada petang ke malam. Kau bayangkan lah, pagi sampai petang, petang ke malam. Balik untuk solat, mandi, lepas tu keluar balik. Memang pisang lah juga kan. Tapi macam tu lah kehidupan dia. So nak dijadikan cerita, satu hari ni dia tak pergi sekolah tau. Dia tak pergi sekolah bukan sebab dia malas, sebab dia budak bijak kan, takkan nak berhenti sekolah. Dia tak nak pergi sekolah sebab time tu kasut dia rosak tau, kasut dia rabak. Maybe macam kasut tu terkopak ke, stokin terkeluar. So dia macam nak pergi sekolah, kasut spare tak ada, nak beli tak sempat kan. Maybe diorang ni kat pedalaman, nak keluar pergi bandar, nak keluar pergi pekan, nak pilih kasut lagi memang lambat lah. So memang tak apalah, hari ni tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah buat apa? Memang ambil basikal lah. Ambil basikal, and dia pun start rutin dia untuk ronda-ronda kawasan kampung. Mungkin time tu dalam pukul 8 pagi. Dia pun ronda-ronda kampung. Kawan-kawan semua pergi sekolah, dia bawa basikal dia menyusuri jalan kampung tersebut. Dia bawa lah dengan senang hati, bernyanyi-nyanyi. Kalau tak silap dia kata dia nyanyi lagu Isabella, babe. Dia bawa basikal dia sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil bersiul. Tengah duk bawa ni, tiba-tiba dia terkejut sebab sebelah dia ni ada seorang lelaki tengah bawa basikal juga. Tadi tu macam, bukan terkejut seram lah, dia macam terkejut sebab terperanjat ada orang kat sebelah dia. Dia kata budak ni umur dia macam dia juga, sebaya, dalam 10 tahun macam tu. Cuma dia agak macam pelik sikit dengan budak ni sebab budak ni dia kata dia bawa basikal tak pakai baju. Budak ni tak pakai baju, pakai seluar pendek, which is maybe labuh lah kot, daripada pusat sampai lutut. Aurat kena jaga. And dia kata dia punya seluar tu labuh and lusuh. Tambah-tambah pula budak ni bawa basikal. Dia bukan macam si Ibnu ni bawa BMX kan, bawa basikal baru. Dia ni bawa basikal yang basikal tua, macam Mael RM2 dalam cerita Wipen tu. Dia bawa basikal macam tu. So si Ibnu ni pun macam tengok,
tak apalah, kawasan kampung. So tak kisah sangat lah kalau kau tak pakai baju pun. So nak dijadikan cerita, diorang pun beriringan lah bawa basikal tu. So si Ibnu ni pun start lah conversation. Dia pun tanya lah, nama kau siapa? Aku tak pernah tengok pun kau kat sini. Kau kampung sebelah Dia cakap macam tu kan. So si budak ni pun jawab lah, nama aku Mael. Sebab basikal dia tadi macam Mael yang UPN So kita ambil nama dia Mael lah. So dia kata, nama aku Mael. Aku kan kampung sini lah. Rumah aku tu kat depan, belok kiri. Dia cakap macam tu kan. And dia ni pun macam buat dono macam, oh okay. So diorang pun start lah jadi kawan. Bawa basikal, kawan berbasikal lah. So diorang pun beriringan, 2 basikal, lalu satu jalan. Tengah diorang mengayuh-mengayuh ni, si Ibnu ni macam pelik tau. Sebab dia perasan setiap kali kereta lalu melintasi diorang, okay, which is diorang bawa basikal and kereta daripada depan melintasi diorang, orang dalam kereta tu akan menjeling tengok diorang. Setiap kali tu ada kereta lalu, lepas diorang and pandang balik diorang. Lepas pandang balik. Tapi si Mael ni macam husnuzon lah. Maybe diorang jeling tu sebab diorang pelik nampak Mael tak pakai baju kan. Tak apalah, dia abaikan benda tu and diorang pun pergi berbasikal. And dalam 10 minit macam tu, si Mael ni belok kiri, which is masuk lorong rumah dia tu lah. So bila si Mael ni masuk lorong kiri, which is lorong rumah dia, si Ibnu ni pun macam berhenti lah nak tengok rumah tu. Dia kata rumah tu, rumah kayu satu tingkat. Rumah tu usang Rumah tu usang. Dan apa yang macam buatkan si Ibnu ni macam terdiam sekejap, sebab dia tak tahu kenapa dia tak pernah nampak rumah tu. Dia tak pernah nampak rumah usang tu. Tapi dia rasa macam persekitaran kawasan rumah tu macam familiar. Ada rasa vibes yang dia tak tahu dekat mana, tapi dia pernah rasa benda tu. So tengah duk dia mengelamun kan, tengok macam, rumah mana aku tak pernah perasan pun, tapi macam nak tengok. Tiba-tiba ada orang tepuk bahu dia dari belakang. So bila si Ibnu ni pusing, dia nampak belakang dia ada seorang pakcik. Tapi bukan pakcik yang macam tiba-tiba menyeramkan, tak ada. Ni pakcik biasa, nama dia Haji Isa. So dia macam, terkejut saya Haji. So si Haji Isa ni start bertanya dekat Ibnu ni kan. Dia tanya, kau buat apa kat sini? Kau tak sekolah Lepas tu Ibnu ni macam, tak, hari ni saya tak sekolah sih. Kasut koyak pula. And then si Haji Isa ni tanya sekali lagi, kau buat apa kat sini? Lepas tu si Ibnu ni cerita lah, oh tak, tadi saya berbasikal. Saya naik basikal dengan kawan saya. Dia nak bawa saya pergi rumah dia. Lepas tu, itulah saya pergi sini ni. Lepas tu si Haji Isa ni macam, kawan kau mana ni? Barulah si Ibnu ni toleh kiri kanan. Apa yang mengejutkan adalah si Ibnu ni, dia tak nampak tau si Mael hilang. Bukan Mael je hilang, rumah besar yang usang tu pun hilang. Rumah tingkat 1, rumah kayu usang tu pun hilang. And apa yang dia nampak, Mael tak ada, rumah tak ada. Yang ada cumalah kawasan kuburan. Kalau korang boleh bayangkan, sekarang ni dia dekat tengah-tengah kawasan kubur, yang maybe ada jalan yang lurus untuk kau boleh pergi ke satu kubur, which is kubur kanan, ataupun korang nak pergi kubur kiri, ada satu jalan, and dia kat situ. Time tu dia macam bisang, asal pula kat kubur ni kan, mana si Mael, mana rumah tu kan. Lepas tu si Haji Isa ni macam, rumah mana kau ni? Sini rumah pun tak ada, kubur ada lah. Lepas tu si Haji Isa ni gelak kan. Lepas tu baru dia macam, betul cik, saya tadi naik basikal. Saya jumpa kawan saya ni, yang kita orang berbasikal sama-sama lah. Tapi tak tahu kenapa sekarang ada kat sini pula. Lepas tu Haji Isa ni, siapa nama kawan kau tu? Lepas tu barulah dia buka mulut. Dia cakap, Mael. Macam tu. Bila dia cakap perkataan nama Mael tu, si Haji Isa ni macam terkejut tau. Macam terkejut macam. Lepas tu baru dia macam steady balik. Mael. Sekejap. Okay. Sekarang kau bagi tahu aku, macam mana gayanya orang si Mael ni. And barulah dia cerita the whole story A to Z. Dia bagi tahu Mael ni budak kecil je, umur sebayi macam dia, 10 tahun, tak pakai baju, naik basikal tua, and baju dia lusuh. Bila dia cakap macam tu, si Haji Isa ni macam, dia tak cakap, tersenyap. Tadi dia bukan main gelak-gelak kan, tersenyap. Kau ikut acik jap.
And then dibawa si Ibnu ni bergerak daripada satu kubur ke satu kubur, daripada satu kubur ke satu kubur, sampailah dekat satu kubur. And si Haji Isa ni tak cakap, dia macam, and bila si Ibnu ni baca nama dekat nisan tu, tertulis dalam tulisan Jawi, Ismail bin sekian-sekian. Dan tu macam dia dah, ya Allah, dengan siapa aku basikal tadi? Patutlah kereta yang melintasi diorang akan tengok balik tau. Sama ada, sama ada orang yang kereta tu melintasi and tengok balik, lintas tengok balik, dia tengok tu adalah maybe diorang nampak jelmaan Mail yang bukan macam Ibnu nampak, which is orang biasa. Maybe nampak benda yang macam menakutkan ke, jemaah pelik-pelik kan. Ataupun kereta-kereta tu nampak si Ibnu ni berbasikal dekat kawasan perkuburan. Macam memang pelik lah kalau kau nampak, kau naik kereta and kau nampak ada budak berbasikal dekat kawasan perkuburan. Lalu dekat sebelah kubur, masuk kubur lain macam tu. Memanglah orang akan jeling balik kan. Tapi tu dia macam dah pisang. And bila si Ibnu ni macam dah pisang, and dia tengok balik dekat batu nisan tu, rupa-rupanya Mail dah meninggal 32 tahun yang lepas. And kononnya pemergian si Mail ni heboh satu kampung. Sebab Mail ni adalah seorang budak yang naik basikal. And tiba-tiba ada lori datang, lori balak datang and gilis dia. Which is time tu dia kata si Mail ni memang hancur lah. Mayat si Mail ni hancur, sekali dengan basikal-basikal dia hancur. And rupa-rupanya si Mail ni adalah sepupu kepada Haji Isa. Maknanya rakan sepermainan Haji Isa ni. Dan kalau dia hidup, maknanya dia dah sebaya dengan Haji Isa lah, which is 42 tahun. Time tu memang si Ibnu ni macam dah, tak apa cik, saya minta diri dulu And then dia terus bawa basikal dia, and dia belah daripada kawasan perkuburan. So dalam 200 meter macam tu lah, dia belah daripada kawasan perkuburan tu. Dia pun macam nak lambai lah, angkat tangan dekat si Haji Isa. And sebab, yelah, kalau Haji Isa tu tak datang sebab dia, tak berapa lama dia main basikal kat kawasan perkuburan tu kan. Ibnu ni bawa, and dia pusing belakang, and dia lambai dekat si Haji Isa. And si Haji Isa ni of course lah, dia balas balik. Tapi yang pelik, bukan dekat Haji Isa lambai balik tu, dia ada jelmaan yang ada dekat sebelah Haji Isa, yang si Ibnu ni nampak tengah lambai kat dia juga. Dan orang tu tak lain tak bukan adalah jelmaan si Mail yang dah meninggal 32 tahun lepas. So untuk kisah kedua tadi, kisah tak pernah ku temu kan. Aku kan macam pisang kan. So tapi apapun, kita terus ke kisah ketiga, which is kisah terakhir malam ni. Sebuah kisah yang kita orang bagi nama Pulang. Sebentar ku pulang. So kisah Pulang ni terjadi kepada salah seorang penuntut institusi pengajian tinggi, which is kita ambil nama dia Farhan. Tapi kita ringkaskan jadi Pak An lah. So Pak An ni dia lepak dengan 4 orang geng dia tau, which is dia macam dia punya sahabat baik lah. Pak An, dia, ada Bob and Samsudin, which is nama Kim Bayu juga sebab dia ada role dalam cerita ni. Kita pendekkan jadi nama dia Sudin. Dan seorang lagi ni aku rasa kita tak payah bagi nama, takut korang serabut nama-nama diorang. So untuk pengetahuan korang, kolej kediaman si Pak An ni, dia terpisah daripada kampus tau. Kampus tempat diorang belajar, and kolej kediaman untuk diorang menetap macam asrama lah. Dan selalunya IPT dia akan menggabungkan, situlah kampus dan situlah kolej. So kalau korang nak pergi kelas tu macam cepatlah sikit. Tapi untuk institusi pengajian tinggi si Pak An ni, dia terpisah tau, which is tempat belajar lain, tempat tinggal lain. Tapi agak beruntung untuk si Pak An ni dan kawan-kawan dia adalah sebab malam-malam diorang boleh keluar. So pukul 12 pun diorang boleh pergi keluar lagi, cari makan, nak pergi mana-mana ke, tengok movie ke, still boleh lagi. So diorang ni pun macam biasa, dalam pukul 9 macam tu diorang sembang-sembang. Si Pak An ni pun sembang lah dengan Bob, dengan si Sudin, dengan kawan dia lagi seorang. Sembang, melirik, tiba-tiba masuk kisah seram, masuk cerita-cerita hantu. Dah masuk cerita hantu, tiba-tiba seorang member dia, korang, malam ni kita buat adventure tak? Kita pergi ni, kubur-kubur dekat sini. Sebab menurut si Pak An ni, kolej kediaman diorang ni dekat dengan kawasan kubur,
which is perkuburan Cina dan juga perkuburan Kristian. So dekat. Kalau diorang nak buat adventure memang dekat lah. Tapi masalahnya, boleh pula empat-empat ni setuju nak pergi. So diorang set, diorang decide 12.30 kita gerak. Memang waktu-waktu yang mengundang padah lah. So diorang pun prepare semua, packing-packing, and diorang bertolak. 4 orang ni bertolak naik kereta Bob. So diorang pun bertolak lah pergi kawasan perkuburan. Pergi sampai kat kawasan perkuburan, diorang parking kereta bawah pokok. Lepas tu diorang macam, okay, jom, masa dah tiba, ambil sembarang, jom, lepas ni kita gerak. And diorang pun ambil lah torchlight, ambil kayu. Tapi kayu tu bukan untuk pergi takik hantu ke apa. Dia memang dia bawa tu takut-takut ada anjing liar ke, diorang boleh pukul lah untuk pertahankan diri diorang kan. Lepas tu diorang nak keluar. Lepas tu diorang, jom lah, semua keluar. Diorang keluar. Lepas tu Bob ni cakap, tak apa lah, orang keluar, aku duduk dalam kereta. Aku takut ni, kan kita tinggal, tak ada siapa jaga kereta, tiba-tiba ada orang ambil terus bawa lari kan. Diorang, okay tak apa lah, kau jaga kereta, kita orang gerak dulu. So diorang gerak. Diorang bertiga pun gerak lah, berbekalkan lampu suluh dan juga kamera phone. Diorang pun cari entiti yang dimasukkan. Cari, record sini, tak gambar sana, suluh sana tak gambar, record semua. Tak ada apa-apa jadi. Tak ada apa-apa jadi. Dalam 30 minit diorang buat macam tu, tak ada apa-apa jadi. Diorang, aduh, sia-sia ke kita pergi sini? Lepas tu diorang macam, dah setengah jam kita cari, tak ada apa-apa pun. Kesian tu Bob sorang-sorang kat dalam kereta. Dah, jangan balik lah. Diorang pun balik, masuk kereta. Tapi masa diorang masuk kereta, diorang nampak Bob ni senyap tau. Bob macam senyap. Lepas tu diorang, kau apa hal Bob? Ngantuk ke? Lepas tu Bob ni cakap, tak. Tadi masa korang keluar, aku tinggal sorang-sorang dalam kereta, aku dengar macam ada orang dia ambil ni batu daripada tanah tar tu, batu kecil tu, dia campak kat kereta, tingkat kereta. Dia campak tik. Kalau sekali memang kita boleh anggap ada benda jatuh ke daripada pokok kan. Tapi tak, ni memang dia macam baling. Saya dengar bunyi, dia dengar baling, seolah-olah benda tu macam nak si Bob ni pandang sana. Tapi dia tak layan. Yang gangguan tu berhenti. So diorang pun macam, serius tak? Weh, kau lah kena, kita orang yang keluar pergi kubur pun tak kena apa-apa. Untung lah. Lepas tu diorang pun duduk lepak. Diorang tengok dekat depan diorang kereta diorang, dalam 100 meter ada satu yang lampu oren tu. Lampu oren, okay. Masalah bukan pelik kat lampu tu lah, menyala tak menyala, tapi ni memang menyala. Ada satu lembaga hitam berdiri betul-betul bawah lampu tu, tengah berdiri senyap tau. Kalau bukan benda tu pun, kau takut tau kalau ada seorang berdiri bawah lampu tengah tengok kereta korang, tak buat apa-apa. So orang macam, Bob, gerak Bob, cepat Bob. Lepas tu diorang pun gerak. Dalam duk berani singgah ni mamak. Mungkin lah takut sama ada diorang memang lapar nak beli makanan, ataupun diorang tak nak benda tu ikut diorang balik, yang baru balik dari kubur. So diorang pun lepak mamak, makan, minum semua. Tadi diorang gerak pukul 12.30 pagi. So diorang balik college pukul 3 pagi. Diorang balik college pukul 3 pagi. Dan diorang pun masuklah bilik masing-masing, which is Bob masuk tingkat 4, tingkat atas. Dan si Pak An dan si Sudin ni, dia satu rumah tau, tapi lain-lain bilik. Dan seorang lagi member dia ni, dia tak nak naik bilik dia. Dia nak join si Pak An dengan si Sudin ni. So 3 orang lah. 3 orang masuk rumah si Pak An, Bob je seorang naik atas tingkat 4 rumah dia sendiri. So diorang pun naik. And si Sudin ni tidur kat tengah, tidur kat ruang tamu, tidur kat atas sofa. Dan si Pak An tidur dalam bilik. Dan malam pun berlalu. Malam dah habis dah. Mana gangguannya, mana yang pulangnya? Ni kita nak cerita ni. So keesokan paginya, waktu petang, diorang pun minum petang, makan biskut semua. Lepas tu diorang baru start bercerita. Maybe malam tu diorang kena, tapi diorang simpan hold cerita ni untuk esok. Kalau takut kalau sembang malam tadi, tegur benda tu tak jadi apa, lain jadinya kan. So diorang peram kisah tu untuk petang esoknya, and baru diorang start cerita. Lah, weh korang, malam tadi si Sudin ni buka cerita. Malam tadi
Aku tengah tidur kat sofa. Aku dengar ada tapak kaki daripada dapur. Daripada dapur, dia jalan tau. Dia jalan pergi ke ruang tamu, tempat si Sudin ni tidur. Kalau pergi lalu saja tak apa. Ni dia macam ni tau. Dia punya tapak kaki. Jalan pergi kat ruang tamu, pergi betul-betul kat hujung kepala Sudin. Berhenti. Aku time tu aku bayangkan macam, bukanlah aku nak bayangkan Cik Ponti yang panjang ke jalan pergi dari dapur pergi ke si Sudin ni. Aku bayangkan orang tinggi pakai selimut putih, jalan tak melangkah tau, dia serik kaki. Macam cik 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 cik. Macam tu cik cik cik, jalan-jalan daripada dapur terus pergi kat belakang sofa, lepas tu berhenti dekat atas kepala si Sudin. Dan dia kata benda tu berhenti lama tau. Dan si Sudin dia menerap. Cuma dia kata si Sudin ni kental lah. Dia agak kental. Sebab balai polis selama gombak pun dia boleh redah macam tu je. So takkan benda ni apa yang sangat. Dia tak pasti benda tu. Tapi benda tu betul-betul berhenti kat atas kepala dia. Dan dia tahu benda tu tengah tengok dia. Tengah lama tau tengok dia. Nak dia cerita, lepas si Sudin buka cerita, diorang, wish, serius tak kau kena? Tak sia-sia tu kita pergi kubur orang tadi. Lepas tu si Pak Ani jelaskan lah dekat kawan-kawan diorang yang tak ikut, yang satu rumah dengan dia. Macam, betul, malam tadi aku pergi ni kubur dengan diorang ni lah. Aku, si ni, Sudin, Bob dengan seorang lagi. Lepas tu balik time tu kita orang pukul 3 pagi. Si ni lah, si Sudin nak duduk rumah kita. Yang si Bob dah naik atas lah. Lepas tu baru kawan dia cakap, Bob ni atas. Semalam masa korang balik, masa korang masuk rumah, maknanya korang bertiga masuk, tapi aku nampak 4 orang. Ada 4 orang masuk rumah kita. Aku ingat tu Bob lah. Aku ingat Bob, aku ingat mati-mati ingat Bob sebab korang pergi dengan dia sekali kan. Tapi aku tak perasan lah muka dia. Sebab aku ingat memang, sebab aku time tu aku dah mati-mati aku ingat dia Bob. Tak weh, korang buat naik tu, korang bawa siapa tu balik semalam? And dah buka cerita macam tu, seorang lagi kawan dia yang tak ikut, dia cerita juga. Dia kata malam tu, malam yang diorang balik tu, dia ni jenis orang yang kalau tidur ada katil, tapi dia tak suka tidur katil, dia suka tidur bawah. Dia guna toto and dia baring kat lantai lah. Tu masa dia masuk bilik, lepas tu dia macam, mana bantal peluk aku ni? Mana bantal peluk? Cari bantal peluk. Dia tengok bawah katil. Bawah katil ada satu bantal peluk. So dia pun ambil bantal peluk. Bantal peluk dia letak sebelah dia, and then dia baring, dia tidur. So dia tidur tu, dia jenis yang memang suka peluk bantal peluk dia lah. So dia peluk bantal peluk dia. Tapi masalahnya masa dia peluk bantal peluk tu, dia rasa bantal peluk dia basah. So dia macam, time tu dia rimas lah, macam asal basah ni kan, aku berpeluk sebab malam tu memang panas. Macam, kita apa lah. Lepas tu selang berapa minit dia rasa macam rimas gila sebab benda tu basah. Lepas tu macam bantal peluk dia basah. So dia macam, dia pun tolak balik bantal peluk dia tu. Dia tolak bantal peluk dia masuk bawah katil. Lepas dia macam dia alihkan posisi badan dia lah ke sebelah sana. Dia alihkan badan dia ke posisi sebelah sana. Dia buka mata, dia nampak ada bantal peluk dia. Dan tu dia macam dia pusing, dia nampak bantal peluk dia. So sekarang kan, siapa yang dia peluk malam tadi? Yang tadi tu dia peluk siapa? Yang tu dia kata memang dia dah tak pandang lah. Dia cuma tengok dinding, senyap pun. Kot-kot nanti kalau dia tengok benda tu tiba rapat, peluk dia pula. Memang jadi naya lah. Benda yang aku rasa macam sangat-sangat pisang bila orang lain buat, orang lain yang kena. Macam si Pak An, si Sudin ni, satu hal sebab diorang dah pergilah. Masalahnya yang tak ikut ni, diorang lagi teruk kena peluk benda tu lah bagai. And nampak si Bob ni yang tak siapa Bob tu masuk rumah tu. Sebab tu orang kata, sebabkan ni dia setitik rosak semua member. So sampai situ sahaja seram tanah perkuburan part 2 untuk malam ni. Sebenarnya kisah-kisah untuk tanah perkuburan ni agak susah lah. Aku nak cari, macam ambil masa juga nak cari kan. Tapi
Alhamdulillah jumpa kisah-kisah yang worth it untuk kita ceritakan. Dan sebelum kita tutup tirai mimpi ngeri kita malam ni, sekali lagi aku nak ucapkan kepada korang semua Kimbayo yang support kita orang dengan purchase first merch daripada kita orang, iaitu Physics Baby. Aku sangat-sangat bersyukur dan terima kasih sangat-sangat sebab sokong kita orang start daripada kompilasi seram Tanah Perkuburan pertama, yang dapat 1k subscriber sampailah sekarang. Aku harap kita boleh terus sama-sama berjuang untuk dapatkan 10k subscriber by tahun ni. Sekali lagi thank you sangat-sangat sebab support kita orang. Dan kalau korang nak dapatkan brownies tadi, brownies by Dapur Mia tadi, macam yang aku cakap, korang boleh terus pergi dekat link Shopee kat bawah, ataupun korang boleh terus contact dia. Kat bawah seller dia sangat peramah, dan jangan lupa minta diskaun cakap daripada Physics Cream. Dan itu saja. Semoga berjumpa dalam video yang akan datang. Kepada korang yang belum follow IG kita orang, sangat berbesar hatilah kita orang kalau kiranya korang sudi, kiranya korang sudi untuk follow IG kita orang. Sebab apa-apa update memang kita orang akan update dekat Insta lah berbanding Facebook. So lepas ni pun aku rasa kalau ada review-review produk, kita orang maybe akan tak gambar and kita orang akan letak kat situ. So korang senang lah cari, tak payahlah macam cari kompilasi apa yang fizik hari tu ada cakap pasal ni brownies ni, mana yang cakap pasal headphone ni. So dekat situ korang boleh terus DM kita orang, and kita orang maybe boleh hantar terus link kat korang. Dan itu sahaja untuk malam ni. Kalau korang ada kisah seram, tak kisah kisah seram apa, macam aku cakap sebelum-sebelum ni, hatta kisah seram tu berlaku waktu korang tadika ke, waktu kecil tu korang lahir-lahir boleh terus nampak benda tu ke, korang boleh terus kongsikan kepada kita orang dekat physicscream@gmail.com, FI2IK@gmail.com. Semoga berjumpa dalam video yang akan datang. Kamsahamnida, Miane, Annyeong, bye bye, Lee Kwang Soo.